السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Makasih kepada Ayahanda Fadil Ustaz Bastami, seterusnya pengerusi dan jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak rahimakumullahu jami'an. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan dan keupayaan pada malam ini untuk sama-sama kita berhimpun di rumah Allah dan seterusnya mengisi masa di antara Maghrib dan Isya ini dengan pengajian ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza marartum birriyadil jannati farta'u." Qala wa qalu wa marta'u ya Rasulullah? Qal halq adh-dhikr atau halq al-ilm, atau kama qala Rasul. Apabila kamu melalui taman daripada taman-taman syurga, maka kamu join, kamu pi masuk taman tu. Jadi ditanya oleh para sahabat, yang nak join ni yang taman yang jenis macam mana? Taman, kata taman syurga itu. Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaqah zikir, mengingati Allah, dan juga halaqah ilmu, kelas pengajian ilmu, kuliah maghrib, kuliah subuh, ceramah, tazkirah. Ini termasuk dalam rangkuman majlis mengingati Allah dan majlis ilmu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih juga, Nabi sebut, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Tidaklah berhimpun satu kaum daripada rumah-rumah Allah yang mereka ni yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka ni saling belajar mempelajari, tadarus. Melainkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka as-sakinah, tenang. Wa ghasyiyatuhum ar-rahmah, Allah liputkan kepada mereka ar-rahmah, kasih sayang. Dan mereka ini dikelilingi oleh para malaikah, dipelihara oleh para malaikah, di mana majlis itu berlakunya mengingati Allah Subhanahu wa taala. So kita ni tuan-tuan, dalam majlis ilmu kita tengah mengaji, kita akan baca Quran, kita akan memperingati antara satu sama lain majlis ilmu. Majlis ilmu ni Nabi kata tenang. Saya harap tenang, okey, tapi jangan terlalu tenang. Saya duk risau juga kan, pakat semua tenang betul, dia punya angguk tu pecah. Kan? Sedar-sedar dah qamat isyak kan. Allah, kan. Tak mau tenang sangatlah, tenang biasa-biasa ajalah. Dan majlis ilmu ini dalam rumah Allah ini dia akan
rasa saling kasih sayang, tinggi kasih sayang. Tadi ni kita duduk kat warung kopi kat Simpang tu kak, Sanglang ni, ataupun pi mana tadi, Menjala ke, Mengai ke, duk kalut benda dunia. Kadang tu kalut-kalut tu sampai bergaduh dengan jiran, gaduh dengan kawan, benda kecil ya. Gaduh, tapi jumpa kat dalam masjid ni tak gaduh, sat lah sementara nak keluar tu. Tapi duduk dalam masjid ni, Allah liputkan ar-rahmah, kasih sayang, dengan perasaan yang cukup luar biasa. Ini kelebihan majlis ilmu, ibu ayah yang dirahmati Allah. Saya perkenalkan diri saya pasal ni masjid agak jauh juga ni. Saya datang daripada Kangak tadi kan. Tuan-tuan pun mungkin tak biasa tengok saya. Saya Abdul Jabbar bin Abdul Qahar, salah seorang lah penceramah untuk Jabatan Agama Islam Perlis dan begitu juga Majlis Agama Islam Perlis. Sebulan sekali ni saya akan round lah berapa masjid. Kali mai tu sampai 4 hari, sampai 8 program, 9 program. Untuk minggu ni, kemarin program utamanya tu sempena ulang tahun 15 tahun Masjid Tuanku Syed Putra. Itu majlis besarnya lah. Kemudian diikuti dengan program-program yang macam ni. Saya lebih suka untuk kongsikan perkongsian melalui tadabbur Al-Quranul Karim. Kita pergi banyak masjid, kita ceramah tentang kelebihan Al-Quranul Karim dari sudut bacaannya, kelebihan Al-Quranul Karim dari sudut hafazannya, kelebihan penghafaz Al-Qurannya, kelebihan hamalatul Qurannya, tu tajuk-tajuk tu. Macam mana pengenalan ilmu qiraat, ilmu pembacaan Quran, lebih tajuk macam tu. Kita tengok ayat Al-Quran yang berbicara tentang nasihat terhadap ibu-ibu. Berapa banyak ayat yang nasihat pada ibu-ibu. Berapa banyak dalam Quran Al-Karim yang guna perkataan ya abati, nasihat kepada ayah-ayah. Ada tajuk tu juga. Ada tajuk yang kita bicarakan nasihat kepada anak-anak, motivasi pada orang muda. Jadi banyak konsep tu, konsep tadabbur melalui Al-Quranul Karim. Dan malam ini kita berbicara bagaimana nak ruqyah ataupun berubat berdasarkan petunjuk Al-Quranul Karim. Awal tadi ayahanda Ustaz Bustami membacakan daripada surah Al-Isra. Surah apa ibu ayah? Al-Isra ayat 82. Saya bawa satu tafsir perkata. Dan tafsir ni saya nak wakafkan pada masjid lah. Setiap saya pergi masjid satu, saya akan wakafkan. Ini cetakan yang kita duk buat, alhamdulillah, dan dapat dimanfaatkan oleh orang ramai. Masjid dapat, malah di rumah pun kita duk saran, ada, mesti ada lah, sebolehnya ada tafsir Al-Quran yang dipanggil tafsir lafziyah, yang dipanggil tafsir perkata. Kita nak belajar Al-Quran, nak belajar bahasa Arab berdasarkan Al-Quran. Macam contoh ayat ni disebut, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Itu ayat tu kan. Nunazzil, diterjemah kat sini, yang satu pun ada terjemahan, satu ayat terjemah satu-satu patah perkataan pun ada. Nunazzil, apa maksud nunazzil? Dan kami turunkan mina dari Al-Quran. Kami turunkan dari Al-Quran ma, apa yang, itu satu-satu. Jadi kalau kita nak belajar bahasa Arab tu mudah sikit lah.
Anak-anak kita nak belajar bahasa Arab, tak payah kamus lah, dia pegang ni. Tak payah kamus Marbawi ke apa ke. Mengaji universiti sikit, Qamus Al-Muhit. Di Quran ni salah satu bantuan ya, lafziyah ni membantu kita dari sudut bahasa Arab tu. Wa nunazzilu minal Quran, dan kami turunkan dari Al-Quran ma, apa yang huwa shifaa'un, yang merupakan ubat penawar, wa rahmah, sekali lagi sebut, Quran ni penawar dan membawa rahmat, membawa kasih sayang lil mu'minin. Bila kita beramai dengan dia, kita baca dia, dia akan menimbulkan rasa insaf, akan menimbulkan rasa sayang dengan adik-beradik kita, sayang dengan orang dekat kita, sayang dengan muslimin dan muslimat. Ni Quran ni. Tuan-tuan, kalau kita ni ada marah-marah dengan orang, kita ni jenis perongoi. Betul ya? Tang ni sebut perongoi. Betul? Betul ya? No? Saya saja test lah. Sebab saya bukan orang Perlis, bukan orang Utara. Kita ni kalau jenis perongoi, jenis panah baran, senang cerita. Oi, dengan anak ni, ya Allah, tak boleh tengok anak tu menguik sikit ya. Kita duduk rumah anak biasalah, duduk panjat tu panjat ni, tambah PKP ya. Bukan boleh nak pergi mana. So dia tak boleh nak panjat tu pergi mana-mana jauh-jauh, nak panjat gunung ke nak panjat apa, tak boleh, dia panjat rumah. Kita tengok dia panjat, dia lari sana, kita marah, hang ni tak guna betul, hampir sana tak nak benci tengok semua, kita marah. Itu mulut kita, kadang tangan sekali naik, kadang kaki pun naik. Kita jenis baran lah, senang cerita. Bila ada begitu ibu ayah yang dirahmati Allah, tenangkan dia dengan Al-Quran. Tenangkan dia dengan Al-Quranul Karim. Dia akan rasa, jiwa kita ni rasa tenang, panah baran tu mula rasa hilang. Sebab jaminan Al-Quran syifa'un, dia pengobat dan membawa kasih sayang. Sebab tu tuan-tuan tengok ya, orang yang rajin baca Quran, penghafaz Al-Quran, hamalatul Quran, jaranglah saya duk tengok tok-tok syekh saya lah, tok-tok guru saya lah, tenang setenang-tenang orang dia. Tenang betul, tak ada masalah. Itu tak tahulah, saya tengok tuan-tuan tengoklah sini, kalau sini ni Perlis ni, tok guru besar saya tu Datuk Hasan Mahmud. Kenal kot dah? Dia Sanglang ni ah. Betul tu. Tenang orang dia. Dia kira tok guru lah. Pasal kami masuk Imam Muda tu, dia tu jadi mudir. Kan, dia jadi mudir. Orang dia tenang, cerita kita pun rasa tenang dengan dia. Tenang sampai 4 lah. Tu tenang. Orang tengok dia pun tenang kan. 3 ke 4 silap, 3 kot no. Pasal tenang tu. Orang tengok dia pun tenang. Allah, tu tok guru saya. Siapa lagi hafiz-hafiz Quran kat Perlis ni? Saya cerita Perlis lah, Datuk Asandin. Abang dia dulu almarhum Harun Din. Ishak Din pun hafiz Quran kat no. Allah, tenang. Dia orang tuan-tuan tengok dia bercakap ni halus ya. Bahasa dia halus. Kita duduk sebelah dia pun tenang. Saya almarhum Tok Guru Harun Din ni, masa saya belajar di, kita sembang kot no. Masa belajar di Madinah tu, dia berapa kali mari Mekah tu, dia tak abak kat orang. Dia tak abak. Saya dandan semayang kat Masjidil Haram tu, tengok duduk sebelah. Berapa kali lah. Kat Masjid Nabi pun macam tu, kat Masjidil Haram pun macam tu. Duduk sebelah dia, tengok dia tengah mengaji, saya tak kacau. Rupanya memang mereka ni pergi Mekah nak fokus kat Quran. Pasal duduk sibuk ni, kat Malaysia ni duduk kalut macam-macam Tapi bila pergi Mekah tu, tujuan niat besar dia tu, selain daripada umrah, selain daripada ta'abbud kepada Allah, tujuan besar dia tu, dia nak ngulang Quran. Saya tanya mana Tok Guru, dia kata, siapa ni? Dia nak ngulang Quran daripada pagi sampai malam. Jadi saya celah-celah tengok dia relax sikit, tanya, Tok Guru, bolehkah kita jumpa-jumpa? Saya nak bawa pergi makan semua. Barulah dan bawa pergi makan.
Tak apa lah, nanti kita pergi dapat sembang. Dari situ orang Quran ni bila kita sembang tenang, tak serabut, tak. Siapa lagi tok guru besar saya? Kalau Masjid Alwi tu, di Masjid Alwi tu orang panggil Pak Lah lah dulu, tok guru. Ya? Pak Lah kan tuan-tuan kenal kot noh. Ha? Pak Lah? Syekh Abdullah Yusuf Qari, dan dia hafiz. Dia mantan qari dan hafiz Quran, dah hebat lah. Dia masya-Allah lah. Kalau sebutan dia tu memang kalau kita pejam mata tu duk ingat Tok Syekh Arab tu. Kan? Sama jugalah, orang dia senyum tak kalut. Orang Quran ni luar biasa. Sebab ni lah jaminan ni Quran ni, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Syifa, rahmah. Cuba kita selongkar sikit-sikit. Wala yazidu adh-dhalimina illa khasara, dan tidaklah Al-Quran itu menambahkan bagi orang-orang yang zalim, kafir itu, melainkan kerugian, rugi. Siapa yang tak pegang dengan Quran, siapa yang tak ikut Quran, dia zalim, melainkan, dan dia juga rugi hidup dia. Ini hebatnya kita diberikan Allah Subhanahu wa taala satu anugerah yang cukup besar, iaitu Al-Quranul Karim yang kita nak pegang. Kita ambil satu ayat tu, syifa, obat. Tang mana yang kita nak jadikan Al-Quran ini obat? Maknanya keseluruhan Quran ini obat. Ada yang Nabi sebut secara umum, maknanya baca mana-mana ayat itu obatlah, penawar. Ada yang Nabi sebut secara takhsis. Takhsis ni apa dia? Diperincikan. Ini ayat untuk berobat. Kadang-kadang Nabi tak takhsis, tapi Nabi iakan apa yang dilakukan oleh sahabat. Umpamanya dalam satu kisah daripada Sahih Al-Bukhari, yang mana Abu Sa'id Al-Khudri dia sebut, pada suatu hari kami bersama-sama dalam perjalanan bermalam di sebuah kampung. Mereka ni pergi jalan, sahabat-sahabat Nabi pergi jalan musafir. Bila tak larat, dia orang singgah satu kampung. Lalu datang kepada kami seorang budak perempuan dan berkata, sesungguhnya ketua kampung ini sakit. Bila masuk kampung tu, jadi duduk dah kata ketua kampung kat situ tu sakit. Ada tak di kalangan tuan hamba, dia abang dekat Syekh Khudri lah, Abu Sa'id Al-Khudri, ada tak siapa-siapa ni yang pandai mengubat? Tok Bomo lah senang cerita. Ada tak Tok Bomo yang boleh berubat ni? Salah seorang daripada rombongan kami berdiri dan mengikut budak itu. Kami tidak sangka ia dapat menjadi perawat. Abu Sa'id kata, aku pun tak tahu dia ni pandai berubat, dia ni doktor. Pesakit itu lalu didoakannya sembuh. Kemudian diberi hadiah 30 ekor kambing. Berubat tu, lalu diberikan upah dia tu 30 ekor kambing. Kita rasa pergi klinik tak ada bayar sampai seekor kambing, tak ada kot noh. Tapi 30 ekor kambing. Lalu kami bertanya, apakah engkau membolehkan jampi dan engkau tukang jampi? Lalu ia jawab, tidak, aku bukan tukang jampi, tetapi aku hanya membacakan apa dia? Ummul Kitab Al-Fatihah. Itu Nabi takhsis. Nabi cerita secara spesifik kelebihan satu-satu surah, iaitu suratul Fatihah itu adalah surah untuk berubat. Antara kelebihannya boleh digunakan untuk perubatan, bukan baca asal sakit je Fatihah dah. Maksudnya bukan hanya Fatihah tu dianggap ayat berubat,
Banyak kelebihan Fatihah, antaranya syifa, perubatan. Jadi kalau nak berubat, nak jampi, nak buat ruqyah, kita ambil ayat. Apa mula-mula nak baca? Ni ambil ayat ni kan. Allah. Kan? Taruh tang ni. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Kering tekak. Baca Fatihah. Tapi Fatihah itu biar betul lah. Selalu tak jadi itu pasal apa? Kalut. Pasal apa tak jadi? Pasal baca tak betul. Baca tu kena betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boy. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahilmuafi. Ini tak dalam Quran lah, dalam hadis Nabi SAW. Nanti saya akan sebut nantilah. Kemudian baca apa Nabi ajak? Kalau tak tahu doa-doa lain tu, Fatihah cukup dah. Kalau ikut hadis ni, Abu Sa'id Al-Khudri ni, dia pergi tanya kawan tu, dia kata aku baca Fatihah ya. Dia balik, dia cerita kat Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kami tadi ni pergi kampung, ada ketua kampung tu sakit. Lepas tu dia minta tolong daripada kami ni, pergi berubat. Kami pun pergi hantar seorang, tak sangka dia boleh berubat. Jadi dia pun baca Fatihah. Lepas tu kami minta upah. Kami syaratkan kalau nak berubat tu ada upah. Lepas tu dia pun abang dapat 30 ekor kambing. Lepas tu apa Nabi jawab? Awak tak ambil lebih. Nabi jawab gitu. Awak tak ambil lebih, Nabi kata. Dalam hadis itu Nabi iakan perbuatan sahabat ni dengan hanya sekadar baca Fatihah. Maknanya mudah ni nak beramal ni. Tapi kita bila datang ni ada sakit ke apa, kita pergi cari apa? Cari tok bomoh. Cari dukun tu, cari dukun ni. Sedangkan yang Nabi ajak tu mudah lah. Baca Fatihah. Pasal apa kita duk? Fatihah ni semua orang reti tak? Semua orang reti. Tapi tak yakin dengan amalan yang kita boleh buat sendiri. Tak yakin. Sedangkan Nabi ajar tu simple je. Tuan-tuan kalau pergi jumpa tok bomoh pun, tak kira lah bomoh apa, bomoh Malaya ke, Semenanjung Tanah Melayu ke, macam-macam gelaran bomoh lah ni. Mula-mula tu dengar tu betul lah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila tang Fatihah habis kalut dah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Baca habis, tukar habis huruf tu. Itu tak kira lagi bila dia baca tang doa tu, jampi serapah tu. Mula aja bunyi bismillah, lepas tu dah semua tak faham dah. Masuk siam sikit. Masuk kau macam-macam bahasa masuk dah. Pasal apa nak susah dalam agama sedangkan yang diajar oleh Nabi itu mudah. Innad dina yusrun wa lan yashadda ad-din illa ghalabah. Agama ni turun dalam keadaan mudah. Baca Fatihah, semua orang reti baca Fatihah. Dan tidaklah menyusahkan sesuatu perkara itu, melainkan orang itu akan ghabah, akan kalah. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ajak macam-macam. Kalau ada air zam-zam pun Nabi ajak minum air zam-zam. Antara doa yang Nabi ajak, apa dia? Doa dia,
Kalau ada air zam-zam kat rumah lah. Ataupun kita boleh apply, tak ada air zam-zam, apply pada ayat ni. Ayat biasa pun boleh. Doa ada 3 doa. Allahumma, cuba ikut saya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa shifaan min kulli da'. 3 tu. Kemas dah doa tu. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan syifa, ubat bagi segala penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Nabi ajak tu. Kita apply tu tuan-tuan, memang ajibul ujab, sangat ajaib. Saya pernah tengok bila kita beramal yakin tu dengan Quran tu, dengan asbab-asbab daripada zam-zam, asbab daripada makan ajwah contohnya kan. Asbab kita buat ruqyah ni, yakin dengan doa tu, ini semua sebab yang Allah beri pada kita. Sembuh tuan-tuan. Saya pernah perhati tengok, ada cerita seorang jemaah saya lah, pergi umrah tu. Dia ni stage 4 lah, kira critical ni. Dia panggil apa ni? Buah pinggang ni kan. Kira doktor pun dah habaq tengok dia ni ada berapa peratus ya? 30% dia function. 30% itu ya, tak lama lah. Biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah, dengan keyakinan dia. Daripada duk habaq berapa bulan tu, tak sampai setahun tu, dia boleh dapat sampai 4 tahun. Lepas tu dia pergi juga lah, pasal tak function tuan-tuan. Ajibul ujab. Tuan-tuan kenal ke Ustaz Hanafiah, sahabat saya lah, Ustaz Hanafiah Malik. Dia orang Perlis ni. Bukan kot no? Kira ustaz-ustaz bagus semua saya tunjuk ni semua yang Perlis punya. Hanafiah Malik, dia cerita dia kena kanser masa kami di Majlis Agama Islam Perak lah. Kita ada program tu, dia cerita lah pengalaman dia kena kanser dan dia tak perasan. Dia ni stage 4 tu Dia doktor pergi habaq kat dia stage 4. Terkejut dia. Cuma dia kata alhamdulillah, tu dia. Lagi terkejut doktor tu. Kita ni kalau habaq kata kena stage 4 cancer, Allah, kita jadi murung. Tapi dia sebut alhamdulillah, kata dia. Segala puji bagi Allah. Dalam ramai-ramai orang, aku yang Allah uji. Dan ertinya Allah sayang kat aku. Itu maksud dia. Dan dia kata, ya Allah, walaupun aku sakit, 2 benda aku tak mau tinggal. Satu, salat jamaah, dia tak mau tinggal. Yang kedua, silaturrahim. Sebab itu dia sakit-sakit pun dia rajin pi merata. Orang panggil dia, dia tak tolak. Ceramah ke, tazkirah ke, baik ke, makan pun tak tolak tu. Dalam sakit tu. Jadi dia kata dia minta dengan Allah. Minta doa sentiasa. Ruqyah ni duk buat. Pi Mekah ambil zam-zam, minum air zam-zam. Minum sebanyak-banyaknya. Kendong lagi, minum lagi, mandi lagi. Sehingga dia buat operation. Bila dia buat operation, dia habaq. Bila belah tu, bawa keluar kanser daripada usus. Kanser usus tu, panjang dia macam ni. Bila buat keluar tu, panjang. Berat dia tu, tak silap saya dia habaq itu 2 kilo. Besar kopiah kata dia. Usus tu, kalau diimpunkan, besar kopiah ni. Ni, duduk dalam ni. Allahu Akbar. Kalau kita dengar tu, ya Allah, berat. Buat keluar. Dan dia kata dia beransur okey, tapi doktor tak memberi jaminan dia sempurna daripada kanser tu. Maknanya dia sembuh 100% tak. Dia boleh jadi balik. Dan waktu itu sebelum dia kena tu, doktor kata dia pun tak lama. Tapi sampai hari ni saya duk ingat dia dah 5-6 tahun Allah panjangkan umur dia. Antara dia duk amal, ni tu dia. Al-Quran. Dia tak tinggal Quran. Dia tak tinggal salat jamaah. Dia tak tinggal doa-doa yang diajar oleh baginda
Nabi SAW. Tapi kadang-kadang tu dia rasa tengah ceramah ni tiba-tiba dia kata, aku rasa macam kena tumbuk, dia kata. Ni, dia rasa. Orang kena kanser dia tahulah sakit tu macam mana. Dia cancer survivor. Tapi dia kata, alhamdulillah aku sentiasa ingat kat Tuhan. Mudah-mudahan mati tu jangan sampai lupa kat Tuhan, dia kata. Itu alhamdulillah lah anugerah yang Allah beri pada kita tu, ingat kat Tuhan. Ada orang sakit ke tak sakit ke langsung tak ingat kat Tuhan. Lagi sakit lagi tak ingat kat Tuhan, itu lagi heran. Kadang-kadang saya piraun kat hospital, kesian tuan-tuan. Orang yang ada asas agama, alhamdulillah, dia kok mana pun dia istighfar, sakit pun sakit lah, kadang menjerit juga, tapi sebab Allah sembuhkan aku ya Allah, disebut. Yang kesian sakit dia duduk meracau macam tu ya. Kita kata zikir kat Allah, tak ada dah, tak boleh lah, dah tak boleh nak tidur dah. Sakit dah ni, tak tahu macam mana, bising dia macam tu. Zikir kat Allah, cuba baca ayat yang tahu. Apa dia ayat yang tahu? Fatihah, baca Fatihah. Tak boleh dah baca dah Fatihah tapi tak jadi juga, nampak? Jiwa kacau. Jiwa kacau ni tuan-tuan, ni satu ujian yang cukup besar dalam hidup. Sebab hati tak tenang. Dia hati tak tenang tu waktu dia sihat lagi. Hati tu dah tak tenang dah. Sehingga membawa kepada kesakitan. Lalu bertambahlah hati tu tidak tenang. Sebab semakin jauh dengan Quran. Tapi bila ada Quran, Allah tenangkan jiwa. Malah Allah boleh menyembuhkan penyakit kita. Saya sembang banyak dengan orang sekretari, psikologi, orang inspirasi ni. Dia kata, sembang-sembang lah, sebenarnya sakit-sakit kita ni, dia bermula kat mana? Kadang sakit kepala, kadang sakit kat mata, kadang telinga kita rasa berdengung, kadang ni nadi kita punya ni saraf tak apa nak betul. Dia kata punca kat sini. Benda kadang kita sakit, saraf sakit ke, tapi kalau hati kita ni kuat, kental, minta doa dengan Allah, yang benda kecil tu dia akan rasa tak ada apa. Sebab dia hati dengan sini. Kalau kita belajar psikologi, sebab itu orang yang kuat ni macam sakit tadi tu, Dr. Hanafiah kuat betul dia. Dia sakit, tapi dia boleh berceramah 2 jam, 3 jam. Saya pun heran. Dia sakit, tapi dia boleh sampai banyak negeri. Dia sakit, dia boleh naik superbike. Saya kata, Ustaz, macam mana boleh naik superbike? Dia kata, saya kalau naik superbike, saya dah tak ingat dah saya ni sakit. Dia kata, dia naik motor besar. Saya buat contoh lah yang dekat lah. Banyak contoh-contoh yang ibu ayah melaluinya. Tengok kiri dan kanan ya. Itu salah satu contoh. Sebab dia bermula daripada sini. Kalau baca hadis Nabi SAW betul. Lepas tu Nabi kata, penyakit batin ke penyakit zahir ke? Ni daripada sini. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahawa dalam jasad kamu itu ada mudghah. Mudghah ni apa? Seketul daging. Ni, hati. Idza salahat saluhal jasadu kulluh. Kalau baik tang ni, maka baik. Baik segalanya, imannya, Islamnya, ihsannya. Malah sakit pun. Sakit akan kurang bila baik tang ni. Tapi bila sakit tang ni, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalb. Ala wa huwa al-qalb. Atau kama qala Rasul. Kalau baik, baik keseluruhannya. Kalau tak baik, tak baik keseluruhannya. Itulah hati. Betul ya tuan-tuan? Cuba tuan-tuan zikir, istighfar. Waktu kita tengah stres ke, tengah duk kalut ke, istighfar tengok. Ni, kita cucikan hati. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dia akan rasa satu ketenangan cukup luar biasa. Nak masuk masjid ni tadi, kita baca doa. Apa doa masuk masjid? Lupa dah no? Kalau keluar, Allahumma inni as'aluka as'aluka min fadlik. Kalau masuk, lupa tu no? Saya pun sampai terlupa.
Macam mana Ustaz? Doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita boleh istighfar juga. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih bila masuk masjid ni. Minta ampun dengan Allah. Tuan-tuan akan rasa tenang tu. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Kemudian baginda Nabi SAW ajar selain daripada suratul Fatihah, Nabi ajar sebelum nak tidur. Itu Nabi secara beritahu secara taksis. Apa dia sebelum tidur baca apa dia? 3 qul. Nescaya kita akan dielakkan daripada gangguan syaitan. Saya bila sebut ni tuan-tuan, bila esok tu ada juga jemaah mai, Ustaz saya duk amal juga ni 3 qul. Tapi malam duk meracau lagi, duk mengigau macam-macam menakutkan. Saya kata baca macam mana? Qul. Patutlah. 3 qul tu qul. Memang tak jadilah makcik. Dia kena qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu. Qul yang kedua. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul yang ketiga An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nabi ajak embuh kat tangan, lepas tu sapu seluruh badan. Amal tu tidur kita nyenyak insya-Allah. Rasa tak boleh tidur tu amal tu. 3 qul ni kita tak hafal ke? Semua orang hafal. Anak kita, cucu kita, cicit kita pun hafal. Susah ke payah? Senang. Tapi kita duk kalut. Nabi ajak yang benda yang mudah, yang kita boleh beramal. InsyaAllah tidur nyenyak. Tapi nyenyak tu jangan sampai orang Perak kata lebu. Lebu. Janganlah sampai lebu kan, sampai semayang nyenyak betul sampai ke pagi esok. Para hadirin yang dirahmati Allah. Satu lagi Nabi ajar. Ini yang mudah-mudah, sahabat yang mudah-mudah. Benda yang kita tahu tapi kita tak beramai. Dalam hadis banyak lagi Nabi cerita secara taksis, secara terperinci. Kalau sekiranya kita ada rasa sakit kat badan, Nabi ajar doa. Rasa sakit badan ke lenguh, sakit lutut ke. Selalu kalau sakit lutut apa dia? Kita baca apa? Ramai sebut wa idza batashtum jabbari ni kan. Lepas tu ketuk kat ni. Itu ramailah ruqyah duk sebut begitu. Tapi yang Nabi ajar macam ni daripada Abu Sa'id Al-Khudri juga. Jibril mendatangi Nabi SAW, lalu disebut, wahai Muhammad, apakah engkau mengeluh rasa sakit? Lalu jawab Nabi, ya. Lalu Jibril mengajarkan direct kepada Nabi SAW dengan doa ini. Doa ni Nabi pernah rasa sakit no? Dia rasa, kadang rasa lenguh, Nabi rasa benda-benda macam tu. Dan paling ketara di saat Nabi nak bertemu dengan Allah, dah hujung usia Nabi itu lagi Nabi rasa. Jibril ajar satu doa, Bismillahi arqika
min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Ni doa yang Nabi ajak. Panjang panjang sikit nah. Kita ikut sama-sama. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Ini doa ni kalau kita pi jumpa orang yang sakit, isteri kita sakit ke, suami sakit ke, anak sakit ke, baca doa ni. Pendek dah, bismillahi arqika. Dengan nama Allah aku meruqyahkan kamu, aku ngobatkan kamu. Bismillahi arqika, dari segala hal yang menyakitimu dan dari kejahatan segala jiwa manusia atau mata pendengki. Semoga Allah menyembuhkan kamu dengan nama Allah, aku meruqyahkan kamu. Pendek dia, bismillah arqika, dengan nama Allah aku merawat kamu. Cuba kita tengok maksud daripada doa ni. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika, dengan nama Allah aku menyembuhkan kamu, merawat kamu dengan ayat Al-Quran, dengan kebaikan, keberkatan Al-Quran, dengan ruqyah ini. Min kulli syai'in yu'dhika, daripada segala yang kamu sakit. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin, daripada kejahatan manusia ataupun ain. Ni saya nak abang sikit pasal ain. Ain ni apa dia maksud ain? Ain ni ainun mata. Ainun bahasa Arab dia kata mata. Ainun hasidin ni maksudnya mata yang ada rasa hasad dengan kelebihan yang kita ada. Tuan-tuan, Nabi kata berhati-hatilah dengan hasad ain, pandangan hasad manusia. Dia bukan sekadar mata, pujian manusia. Kadang dia tengok kita, Masya Allah Pak Long relung tanah muka memang banyak no. Duk ada 1000 relung. Punya banyak. Tanah tu beratus-ratus hektar. Banyak Pak Long. Dahsyat Pak Long. Dia puji kita ni sampai lupa nak sebut, oh ini semua daripada Allah. Lupa nak sebut, nak kembalikan pujian itu kepada Allah. Ini bahaya. Kadang-kadang pujian itu ada unsur-unsur hasad yang kita tak perasan. Kesan dia tu, kita punya rezeki sikit-sikit hilang. Itu yang Nabi sebut, berjaga-jaga dengan ain hasid. Hasad manusia, pandangan mata yang hasad. Kita nak bagi laluan ke macam mana? Terus lah. Kan saya lupa point. Kan kita azan lah sikit lah. Azan terus qamat lah no? Tahu mana ni? Ain, pandangan manusia. Sebab tu saya masa duduk di Arab, di Madinah, budaya orang Arab ni, dia cukup berhati-hati bila orang puji. Dia marah. Kalau orang tengok anak dia kan, kita kata comelnya anak dia, gebu. Dia marah, kita sebut tu. Qul masya Allah tabarakallah. Dia kata hang sebut masya Allah tabarakallah. Ini semua kehendak Allah dan keberkatan yang Allah beri pada aku. Disuruh sebut tu. Rumah depa besar. Rumah Arab ni saya kira lah, besar tak besar tu. Kereta besar. Dia mesti akan tulis depan rumah tu. Antara kemestian orang Arab Pak Syekh ni, dia tulis depan rumah tu masya Allah tabarakallah. Dia mesti tulis gitu. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan keberkatan itu daripada Allah. Dia tak nak kita rasa dia ni kaya pasal usaha dia sendiri, pasal harta dia banyak,
Dia tak nak. Dia nakkan rasa ini semua milik Allah. Kereta dia, Masya Allah, Tabarakallah. Dia ada apa? Semua Masya Allah, Tabarakallah. Kedai dia, Masya Allah, Tabarakallah. Kilang dia, Masya Allah, Tabarakallah. Dia ajak kita ni beramai macam Nabi suruh kita beramai. Masya Allah, Tabarakallah. Sebab apa? Takut jadi benda ain. Ain ni dia akan hilang nikmat kita. Baik tu kalau teringat ibu ayah, teringat apa siapa dulu. Orang dulu lah, tak tahu orang sekarang macam mana. Dulu peringkat pah, peringkat nik, peringkat yang ni, dia pun marah kalau kita puji anak baru lahir. Betul ya tu? Ada tak lagi suasana tu? Betul ya? Kalau anak baru lahir, ui cantiknya gebu. Han jangan sebut macam tu. Han nak sebut tak comel. Tapi tak kena pula tu, suruh sebut tak comel, takut doa pula. Boleh puji, comelnya anak ni, bagusnya baby ni. Masya Allah, Tabarakallah. Sebut gitu. Tengok kecantikan apa-apa, Subhanallah. Nak puji balik pada Alhamdulillah. Kita tak mampu dengan sesuatu, la hawla wa la quwwata illa billah. Nabi ajak tu zikir-zikir ni. Sebab itu ibu ayah yang dirahmati Allah, penting dalam amalan kita. Yang Nabi ajak kalau berhati-hati dengan apa yang disebutkan sebagai ain hasid. Jadi kita boleh beramal lah kalau untuk kita nak berobat, kita ziarah orang sakit. Kita sekali lagi baca Bismillahi arqika min kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika. Itu satu doa. Yang kedua, antara juga disebut dalam hadis Sahih Muslim, diajar oleh Uthman, ini Uthman bin Abil As, yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengadu rasa sakit pada badan dia, urat dia sakit, lutut dia sakit. Dan rasa kesakitan ni semenjak dia masuk Islam. Ni tuan-tuan, bila kita masuk Islam, kita beramal ni, dia ada satu budaya, dia tak senang kita pergi masjid ni. Dia tak senang tengok kita ni bagus, duk tolong orang. Jadi dia pergi hantar benda-benda tak baik. Ni saya dah ceramah ni tentang tajuk sihir, santau. Benda-benda ni saya dah ceramah sebelum daripada ini. Dia rasa badan dia tak sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi ajak, macam mana cara bila kita rasa badan tak sakit? Letakkan tanganmu, kata Nabi, tangan kita pada tempat yang terasa sakit, kemudian bacalah Bismillahi 3 kali. Dan bacalah A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Kita buat beramai. Tuan-tuan sakit kat mana? Kita praktis oi. Kita praktis sakit tak mana lah ni? Sakit dekat paha, letak kat tangan kat paha. Ni, rasa tempat sakit tu. Sakit kat kepala, bubuh kat kepala. Sakit kat hati, bubuh kat hati. Ni paling ramai lah, sakit hati ni. Kan? Letak ni. Saya kok ada sakit hati. Jadi kita baca doa tu. Bismillahi A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Aku berlindung dengan nama Allah. Aku berlindung dengan Allah, dengan kekuasaannya, daripada segala kejahatan. Wa uhadhir, aku berlindung dengan Allah dengan segala kudrat dan kejahatan yang aku dapati dan aku hindari. Uhadhir ni maksudnya aku nak hindari. Tuan-tuan baca. Ini dalam Sahih Muslim juga. Kita beramai dengan doa-doa tu. Tuan-tuan akan rasa insya-Allah Allah akan bagikan kelapangan. Amalkan. Saya benda ni bila kita tahu kita buat sendiri. Bukan kita saja duduk sebut, kita beramai. Saya kena, tuan-tuan, penyakit ni macam-macam lah.
Yalah pasal dah aktif sangat ni. Pernah kena gastrik? Pernah. Pasal duk travel merata ni tak tentu. Kita kadang-kadang pergi cari ubat gastrik kan. Betul lah tu, boleh pergi cari ubat lah. Tapi kadang kita lupa ni, yang amalan doa-doa Nabi ajak ni. Tuan-tuan baca tengok. Ya Allah, aku sakit gastrik, ya Allah, hilangkanlah sakit gastrik tu. Bismillah, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Baca, minum. Insya-Allah Allah hilangkan. Sebelum saya datang ke Perlis ni tuan-tuan, saya sakit banyak kali lah. Sakit sengas ni, lutut, bahagian lutut, bahagian dekat ni. Pasal jatuh kuda 2 kali. Sampai tangkap kat sini. Ni tangkap kat atas ni. Jatuh kuda ni bahayalah kalau ikutnya. Tapi tok guru, coach saya tu dia ajak, kalau jatuh, panjat balik. Pasal yang jatuh kali pertama tu sakit, yang kali kedua tu, dia akan ubat kita. Ni barakah daripada kuda tu sendirilah. Kemudian baca doa. Saya beramai baca doa. Antara daripada ayat Quran yang kita boleh pegang, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Baca tu ayat tu. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya Allah, sekiranya jika aku sakit, aku telah jatuh sakit, maka engkaulah yang memberikan kesembuhan padaku. Kita baca. Mana sakit tu, tepuk ni. Sakit kat belakang ni, tepuk. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kemudian baca bismillahi a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Baca, sapu kat kepala. Rasa migrain ke, pening kepala ke, baca. Hilang. Kita berkadang, ya Allah, betul ya, ajib. Hilang dah rasa sakit tu. Saya kena cikungoya sampai jalan ni. Cikungoya ni lebih kurang macam denggi kan. Kalau kita kena tu, dia nak bangun pun tak boleh. Kira merangkak ni. Itu saya dah rasa dah. Cikungoya tu sakit. Dia walaupun sihat, dia tetap tangkap ni. Urat kita semua rasa. Walaupun muda pun kena jugalah. 4 bulan rasa sakit tu. Tapi saya tak berhenti beramai dengan doa-doa ruqyah yang diajarkan oleh Nabi SAW dan yang terdapat dalam Al-Quran. Lah hilang. Dia hilang macam tu kan? Sebab kita yakin sembuh, sihat, sakit, semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin ibu ayah yang dirahmati Allah, itu di antaranya lah. Mudah-mudahan ada kebaikan dan keberkatan daripada perkongsian saya pada malam ini insya-Allah. Wallahu waliyut taufiq wassadad wa barakallahu fikum. Saya buka lah 1-2 soalan. Kau ada ibu ayah nak tanya soalan? Ada soalan tak? Tak ada soalan pasal semua orang sihat belakang saya. Tak ada kan, insya-Allah. Apa dia? Tak apa, tanya. Saya guna bahasa mudah ya, bahasa sembang je hari ni no. Kau ada soalan apa-apalah. Nak tanya yang tak payah susun ayat lah. Kau sakit apa ke, boleh tanya. Nak tanya. Tapi saya yakin ayahanda tuan guru kita pun tuan-tuan boleh tanya, dekat dengan tuan-tuan kan. Boleh tanyalah. Ada kot soalan-soalan, tak payah susun soalan lah, maksud nak tanya apa yang kita boleh kongsi-kongsi. Saya pun jarang duduk mari. Sanglang ni dia berkata jauh lah. Kira sepadan Kedah lah. Ada soalan tak? Sila ayahanda. Maksudnya kita ni angin tu tak ni. Allahu Akbar. Jadi satu kita doa Allah. Jadi kita doalah semoga ayahanda kita ni lepas daripada ni boleh masuk elok lah. Doa tadi yang Nabi ajar tu, letak sini tangan. Bismillah, a'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Baca. InsyaAllah. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan dia akan rasa daripada langsung tak boleh tu, sikit boleh lama-lama tu. Boleh. Alhamdulillah. Allah. Itulah sebabnya Nabi sebut ya, antara 2 nikmat yang mesti direbut oleh manusia, takut terlepas daripada kita. Apa 2 nikmat tu? Sihat dan masa lapang. Bila sihat je tuan-tuan buatlah
apa-apa. Ibu ayah kita dan cangkui waktu sihat lah. Kalau tak boleh tak boleh nak cangkui. Nak pergi turun sawah pun bila time sihat, kalau tak boleh nak turun. Sihat tu penting. Yang kedua, masa lapang. Tak semua orang sihat ada masa lapang. Tapi bila dia sihat, dia ada masa lapang, Masya Allah, dia boleh mari masjid. Selalu orang tak boleh kata tak ada lah nak pergi ngaji. Selalunya orang macam mana? Orang tak ada masa lapang. Allah tak bagi kat dia masa lapang tu. Allah hilangkan rasa masa lapang. Sibuklah berniaga lah time tu. Sibuklah anak balik, cucu duduk balik. Sampai langsung tak ada masa dengan masjid dan pengajian. Sayang. Tapi bila Allah kurniakan dua benda ni, sihat, masa lapang, maknanya Allah sayang kat kita. Mudah-mudahan Allah kurniakan istiqamah kepada kita. Allah kurniakan amalan yang baik bagi. Silakan ayah anda. Wallahu ta'ala alam. Saya satunya bukan perubatan lah, pengamal perubatan, satu lah. Tapi saya duk perhati apa yang dilakukan oleh perubatan-perubatan tu. Dia baca Quran, okey betul. Dia baca ikut Nabi, okey betul. Dan dia boleh saja gunakan kelebihan-kelebihan ubat-ubatan tradisional lah, boleh. Sama ada yang sekarang ni ubat-ubat yang ada lah ni di hospital ke di klinik ke, dia boleh guna. Ataupun tradisional, herba-herba, boleh, dia boleh guna. Dia nak guna sirih pinang ke, dia nak guna tongkat ali ke. Tadi saya pergi kunyit hitam tu. Di mana saya pergi Kuala Perlis. Dia kunyit hitam ni mahal tak mahal, sekilo dia jual sampai 200 kan. Itu pun kira murah. Tempat lain tu sampai 300-400 kunyit hitam tu. Antara kelebihan kunyit hitam tu yang darah tinggi, darah tak berapa nak stable, kitaran haid bagi perempuan lah apa tu. Masya Allah, tabarakallah, dengan kelebihan kunyit dia boleh menurunkan dan naturalkan kita punya darah. So tak kisahlah dia nak masukkan sirih ke, dia nak masukkan kunyit hitam ke, dia nak pakai limau ke, tapi jangan ada unsur-unsur yang khurafat saja. Sebab setiap yang ada di sekeliling kita ni semuanya Allah jadikan bukan sia-sia. Kan? Pokok ke apa ke, semua ada kelebihan. Kadang kita tengok belimbing. Belimbing apa yang kecil-kecil tu? Belimbing katak. Yang masam-masam tu belimbing apa? Belimbing buluh. Siapa nak makan? Tapi Allah bagi kelebihan pada belimbing buluh tu. Untuk orang yang darah tinggi apa semua kan. Alhamdulillah lah, saya antara yang beramai dengan tu. Lepas subuh tu pergi cari belimbing buluh tu. Makan gitu ya. Nak kena cek darah naik ke tak naik. Tapi saya rasa okey. Kita gunakan kelebihan yang Allah beri sekeliling kita ni. Lagi natural, lagi bagus. Ayat-ayat yang bagus. Sehingga Nabi sebut, di zaman Nabi SAW tak adalah belimbing buluh tu. Tapi Nabi cerita buah-buah yang ada sekeliling Nabi. Apa dia contoh buah yang sekeliling Nabi? Tamar, kan? Tamar tu sekeliling Nabi. Sehingga Nabi kata, man akala sab'a tamaratin ajwah lam yadurru summun wala sihr. Siapa yang makan 7 biji kurma ajwah satu hari, dalam riwayat sebut man tasabbaha. Siapa yang pagi dia makan 7 biji kurma, kalau tak jumpa ajwah, dia boleh makan apa jenis kurma, tak kisah. Lam yadurruhu summun wala sihrun. Nescaya dia tak kena summun, racun, dan juga sihir. Kenapa Nabi sebut ajwah? Satu, Nabi takhsiskan, Nabi khaskan. Yang keduanya, itulah yang ada di sekeliling Nabi SAW. Jadi kita boleh menggunakan apa kelebihan yang sekeliling kita. Tumbuh-tumbuhan dia, herba dia, akar-akarnya. Masya Allah. Tengok kucing pun cukup dah. Kucing sakit perut tuan-tuan, ada dia pergi klinik tu, pergi poliklinik ke, pergi hospital ke, dia sakit perut, dia pergi cari, dia guling-guling dekat rumput je kan. Dia pergi kat rumput, pagi-pagi tu dia ambil apa, dia panggil ayak apa pagi-pagi ni kat rumput, embun, ayak embun. Ayak embun, dia guling kat ayak embun. Saya sembang dengan satu
pakar lah, pakar kanser. Dia kata gunakan yang natural. Pagi-pagi lepas main subuh, tanggal kasut, kita ni banyak kita ni kimia. Pijak dekat embun rumput tu. Pijak, guling-guling kat rumput tu macam kucing duk buat tu. Esok pakai guling lah kat sawah. Pakai guling. Kita ambil natural. Memang betul. Itu banyaklah disebut ya. Saya sembang dengan ramai-ramai pakar perbidanan, ramai. Sakit-sakit ni dia akan hilang bila kita banyak bergelumang dengan nature. Dia hilang, dia merawat kita. Masya Allah, ibu ayah semua duduk di kampung, duduk di bendang, rasa mudah lah. Sebab tu banyak umur panjang duduk kampung ni. Orang duduk bandar ni tak dan. Sakitnya banyak, serabutnya banyak pasal bergelumang dengan batu, bukan bergelumang dengan pokok-pokok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkati kita dan merahmati kita. Puan-puan maaf saya santai saja malam ni supaya mudah kita punya sembang-sembang kepahaman kita ni. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu datang daripada kelemahan saya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.